Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua anak-anak murid cikgu dekat luar sana, dekat rumah. Okey, nama cikgu Syakir dan untuk kelas sejarah kita kali ini kita terpaksa jalankan secara alam maya iaitu melalui rakaman video ni lah. Okey. Dan cikgu akan post dekat YouTube and cikgu nak korang dengar apa yang cikgu nak sampaikan. Okey, sebab nak belajar tak kira dekat mana-mana. Kat mana-mana pun boleh belajar. Okey. So, cikgu rasa korang pun tahu sebab apa kita kena buat macam ni. Sebab ada satu virus yang tengah menular dekat negara kita sekarang ni. Dan kita sebagai masyarakat kita pun ada tanggungjawab untuk bendung. So, apa yang kita kena buat ialah kita kena duduk dekat rumah lah, macam yang ada arahan sekarang ni. Okay. Dan cikgu bagi pihak MMTC Master Mat Tuition Center, cikgu doakan korang sentiasa sihat dekat rumah, family sentiasa sihat. Okay. Jaga keselamatan, jaga kebersihan, itu paling penting. Okey, pergi mana-mana jaga kebersihan. Okey, lagi satu, bila balik rumah baru keluar pergi mana balik rumah, make sure first thing first cuci tangan. Okey. So, insya-Allah lepas semua ni dah reda, virus ni dah hilang, insya-Allah cikgu doa sebelum Ramadan dah habis dah virus ni. Okey, kita boleh jumpa lagi and okey, jaga kesihatan lah, itu je. Okey. So, kita terus masuk untuk kelas sejarah kita hari ini. Cikgu dah settlekan untuk bab 4. Untuk tingkatan 2, cikgu dah settlekan bab 4. So, kita terus tengok muka surat 29, bab 5, iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Okey. Yang ada modul tu, bawa keluar modul. Tapi rasa semua dah ada kan, sebab dah bagi modul. Okey, bawa keluar modul. Lepas tu buka muka surat yang tadi pula. Muka surat 29, bab 5, Kesultanan Melayu Melaka. Okey. So, untuk bab Kesultanan Melayu Melaka ni, kita tengok poin dia yang pertama ialah kita tahu yang Kesultanan Melayu Melaka ni dia diasaskan oleh Parameswara pada 1400 Masihi. Okey, sekarang ni kita dah 2020 Masihi, betul tak? Tapi dia diasaskan 1400. Maksudnya satu jangka masa yang jauh daripada kita sekarang ni, okay? Jauh daripada kita. 1400 Masihi, okey. So dah lama dah Kesultanan Melayu Melaka ni, lama dah. Poin kedua, bijak memanfaatkan lokasi strategik Sungai Bertam. Okey. Siapa yang bijak? Parameswara lah. Okey. Parameswara ni dia bijak memanfaatkan lokasi Sungai Bertam tu dan dia bangunkan kerajaan kat situ, dia bangunkan sistem pelabuhan kat situ sampai dia menjadi satu pelabuhan yang unggul di alam Melayu suatu masa dahulu. Okey. Sungai Bertam ni juga dikenali sebagai Sungai Melaka Sungai Melaka. Okey. Ini peta roughly je cikgu lukis. Ini tanah Melayu dan ini laluan perdagangan dia lah. Melaka is somewhere around here Melaka ada somewhere dekat sini lah. Okay. Okey, apa yang dimaksudkan dengan lokasi strategik Sungai Bertam? Apa yang strategiknya? Okey, kita tengok poin yang pertama. Poin yang pertama, strategik iaitu dia terletak di laluan perdagangan utama antara timur dan barat. Okey. Ini laluan ini dia terletak di antara laluan perdagangan utama antara timur dan barat. Okey. Yang kedua, strategik dia yang kedua sebab bentuk muka bumi yang berbukit bukau. Okey, bentuk muka bumi yang berbukit bukau maksudnya pulau dekat sini dia berbukit bukau dan tanah Melayu kita sendiri pun berbukit bukau. Jadi apa benefitnya bukit bukau ni? Bukit bukau ni dia sesuai dijadikan benteng pertahanan dan menjadikan panduan buat kapal dagang. Okey, maksudnya bila kawasan dia berbukit bukau, diorang lebih boleh mempertahankan kerajaan diorang lah. Okey, dan dia boleh menjadi panduan pada kapal dagang. Maksudnya kapal dagang tu kalau diorang tengah berdagang daripada jauh, diorang dah boleh nampak bukit dengan bukit-bukit tu, so diorang tahulah itu pelabuhan Melaka. So itu diorang punya panduan untuk pergi ke pelabuhan Melaka tu lah. Okey. Pelabuhan strategik. Sebab yang ketiga, kenapa dia strategik ialah terdapat pokok bakau dan api-api di pesisir pantai. Okey. Pokok bakau dan api-api ni dia bagus sebab dia boleh dijadikan sebagai pertahanan semula jadi untuk pelabuhan Melaka. Maksudnya musuh susah nak serang. Sebab ada pokok bakau dengan api-api ni So pokok bakau dengan api-api ni dia macam
benteng pertahanan semula jadi lah. Okay? So itu sebab dia strategik. Dan sebab yang terakhir ialah terlindung daripada tiupan angin monsun. Okey, tiupan angin monsun daripada arah sini dan juga tiupan angin monsun daripada arah sini Kenapa terlindung pula? Kenapa terlindung? Sebab ada tanah dekat sini, ada bukit bukau dekat sini dan ada bukit bukau juga dekat sini. Jadi laluan perdagangan dekat sini lancar, tak ada apa-apa gangguan daripada tiupan angin monsun. Apa faedahnya kalau tak ada tiupan angin monsun ni? Okey. Bila tak ada tiupan angin monsun, dia akan memudahkan kapal dagang untuk datang dan berlabuh dekat pelabuhan ni. Okey, tanpa ada masalah. Cuba bayangkan kalau diorang nak berlabuh kapal, diorang nak berhenti dekat pelayaran ni tapi ada angin kuat. So dia akan jadi susah untuk berhenti. Tapi disebabkan laluan perdagangan ni terlindung, jadi diorang nak lalu senang. Okey, diorang nak berlabuh pun senang. Okey. Sebab itu pelabuhan Melaka ni dia dikatakan sebagai sebuah pelabuhan yang sangat strategik. Okey, dan ini merupakan salah satu sebab Melaka suatu masa dahulu dikira sebagai kerajaan yang unggul. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan pula masih dalam bab yang sama, iaitu bab 5 Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dalam Kesultanan Melayu Melaka ni kita nak tengok apakah yang menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka dulu ni sangat diimbu-imbukan, sangat orang kata bagus, sistem pemerintahan dia orang bagus. Okey. So kita nak tengok sebab apa. Salah satunya ialah dia punya sistem pemerintahan dia ialah sistem pembesar Pakipatan. Okey, ini adalah nama sistem pemerintahan dia. Okey, sistem pembesar Pakipatan. Okey, kita tengok sistem pembesar Pakipatan ni dia sistem ini yang menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka waktu dahulu sangat gah. Okey, sangat unggul dalam sistem pentadbiran dia lah. Okey. Ini ialah piramid ni ialah sistem pembesar Pakipatan tu. So kita boleh tengok yang atas sekali, dekat puncak sekali, dekat yang atas sekali ialah sultan pemerintah. Sultan lah yang dekat atas, raja, sultan. Okey. Bawah sultan, okey, sultan pula dibantu oleh pembesar berempat, pembesar berlapan, pembesar 16 dan pembesar 32. Okey. Sorry, nampak macam tu. Pembesar 32. Okey. Jadi, kita boleh nampak dekat sini pembesar berempat dibahagikan pula kepada 4, iaitu bendahara, temenggung, laksamana dan penghulu bendahari. Okey. So sultan, pembesar berempat, berlapan, 16 dan 32. So kalau kita tengok cara nak ingat dia senang je. Mula-mula sultan, lepas tu dia start dengan 4 orang pembantu, 4 orang darab dengan 2, dapat 8. Betul tak? So sini 8 orang. Cara naik yang bawah 8 darab 2 dapat 16. Okey? 16 darab 2 dapat 32 Itu je cara nak ingat. So kalau ni tips lah, okey? Nak ingat. So sultan berempat, berlapan, 16 dan 32. Okey, sekarang ni kita tengok untuk pembesar berempat. Pembesar berempat ni ada bendahara, temenggung, laksamana dengan penghulu bendahari ni. Mereka ada tugas mereka sendiri yang perlu diorang jalankan. Okey, kita tengok yang pertama dulu bendahara. Apakah tugas bendahara ni? Okey, kita tengok. Okey, sebelum cikgu terangkan sultan dulu. Okey, sultan dulu. Sebelum kita masuk pembesar berempat, kita tengok sultan dulu. Okey, apa tugas sultan? Tugas sultan dia adalah untuk mewujudkan sistem pentadbiran yang sesuai dengan kerajaan dia. Okey, itu dia yang pertama. Dia kena mewujudkan sistem pentadbiran yang sesuai. Yang kedua, sultan juga ditugaskan untuk menjaga keamanan kawasan dia lah. Dia kena jaga keamanan kawasan dia tu, keamanan negeri dia. Yang ketiga, dia perlu memungut cukai melalui sistem serah. Sistem serah tu apa nanti cikgu explain. Dan raja juga ditugaskan untuk menyediakan tenaga tentera dan tenaga buruh melalui sistem kerah. Okey. Sistem serah, serah ni maksudnya masyarakat diorang kena serahkan hasil tanaman diorang, hasil pertanian diorang kepada pemerintah. Sebab apa? Untuk menunjukkan diorang punya rasa terima kasih sebab sultan atau raja diorang dah sediakan tanah untuk diorang usahakan. So diorang serahkan diorang punya hasil pertanian lah dekat sultan, dekat pemerintah diorang. Okey.
Okey. Sistem kerahnya apa pula? Sistem kerah ialah mereka-mereka yang diarahkan oleh sultan untuk memberi tenaga dalam ketenteraan ataupun membina istana ke, membina saliran ke, okey, di mana kerja-kerja buruh diperlukan, diorang akan dikerahlah untuk bekerja dan diorang tak ada upah, okey, diorang tak dapat upah, diorang melalui sistem kerah diorang tak ada upah. Habis kalau tak ada upah, kenapa diorang buat? Okey, dekat sini kita boleh tengok yang masyarakat Kesultanan Melayu Melaka dulu ni, diorang betapa tak setianya dia dekat raja diorang. Diorang sanggup berkorban untuk raja diorang walaupun diorang tak dapat upah. So diorang dikerah untuk buat kerja tapi diorang tak dapat upah. Sebab apa? Sebab diorang setia dengan raja diorang. Diorang sanggup berkorban untuk raja diorang. Okey. Itu sistem kerah. Dan itu sistem serah. Okey. Sekarang kita tengok untuk pembesar berempat pula. Pembesar berempat ni, okey. Pembesar berempat ni juga dikenali sebagai orang kaya berempat. Okey. Pembesar berempat juga dikenali sebagai orang kaya berempat sebab dia orang ada 4 orang. So dia orang dikenali sebagai orang kaya berempat. Okey, kita tengok dulu orang kaya yang pertama. Bendahara. Bendahara ni tugas dia ialah sebagai penasihat raja. So dalam apa-apa bidang raja akan rujuk kepada dia lah, okey, sebagai penasihat untuk dia bagi second opinion, pendapat yang kedua kepada raja. Dan menteri utama peringkat pusat, ketua turus angkatan tentera, angkatan perang dan ketua hakim. Okey, bendahara, temenggung, laksmana dengan penghulu bendahari, 4 orang ni ialah tonggak utama dalam pemerintahan peringkat pusat. Diorang adalah tonggak utama. 4 ni ialah tonggak utama dia. Selain daripada sultan, sultan yang paling atas sekali lah, of course. So yang bawah sultan, tonggak utama dia 4 orang ni ialah bendahara, temenggung, laksmana dan penghulu bendahari. 4 orang ni Okey, kita tengok yang kedua pula, yang temenggung. Temenggung ni tugas dia ialah ketua polis dan tentera, penguasa bandar dan kota Melaka, pegawai protokol istana. Protokol ni maksudnya tata susila dalam istana lah, cara pergerakan dan aturan semua benda dalam istana. Okey, so dia punya tanggungjawab. Hakim di darat. Okey, hakim di darat nanti cikgu explain. Kita tengok laksmana dulu. Laksmana tugas dia ialah ketua angkatan laut. Okey, angkatan laut, pengawal peribadi sultan, okey, bodyguard sultan, ketua duta dan hakim di laut. Okey, sekarang tengok ni hakim laut, ini hakim darat, ketua hakim. Maksudnya diorang ada hakim dekat darat, ada hakim dekat laut pun ada hakim sendiri, tapi ketua untuk kedua-dua hakim ni ialah bendahara. Okey. Dan kita tengok penghulu bendahari pula. Okey, penghulu bendahari dia punya tugas ialah pemungut hasil dan mufti. Pemungut hasil dan mufti. Yang kedua ialah ketua segala bendahari dan yang ketiga ialah ketua urus setia istana. Okey. So ini adalah tugas pembesar berempat dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Okey, so itu saja untuk kelas sejarah kita kali ini. Cikgu harap korang berjaya tengok video ni sampai habis. Dan kalau ada apa-apa soalan yang korang nak tanya mengenai tajuk bab 5 Kesultanan Melayu Melaka ni, boleh terus tanya dekat grup WhatsApp tu. Nanti insyaAllah cikgu akan try jawab. Dan soalan yang dalam modul, cikgu rasa semuanya berdasarkan apa yang cikgu dah explain tadi. So by right, kalau korang betul-betul bagi perhatian, boleh je jawab, tak ada masalah pun. Okey. Dan cikgu nak korang try juga jawab soalan objektif dekat muka surat 31 dengan 32 Try. Okey, yang surat belakang jawab objektif dia Nak refer buku teks boleh, nak refer buku rujukan boleh, tak ada masalah. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kemudian. So, itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum.